Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita pada hari ini untuk pembelajaran sains tingkatan 4 penerokaan unsur dalam alam bab 10 kimia dalam perubatan dan kesihatan. Saya Cikgu Wan Nur Iliana binti Wan Abdul Razak daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kedai Buluh akan menyampaikan sedikit pembelajaran kita pada hari ini. Standard kandungan 10.2 radikal bebas. Standard pembelajaran mendefinisikan radikal bebas, menakul kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Okey, anak-anak perhatikan gambar berikut. Okey. Tahukah anda buah apa ni? Okey, saya yakin ramai anak-anak tahu ini adalah buah tomato. Okey, kalau kita perhatikan di sini ada buah tomato yang masih lagi segar dan ada buah tomato yang dah rosak. Okey, jadi kenapa? Apakah yang menyebabkan buah tomato menjadi buruk? Okey, perhatikan dua jejaka handsome tapi beruban ni. Kenapakah lelaki yang masih muda ini beruban? Apakah puncanya? Saya yakin anak-anak pun tentu pernah berjumpa dengan seorang yang masih muda lagi tetapi rambutnya dah beruban. Jadi apa puncanya? Okey, tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan radikal bebas? Bahaya atau tidak radikal bebas ni? Dan apakah kesannya terhadap kesihatan manusia? Definisi radikal bebas. Apakah definisi radikal bebas? Adakah ianya berbahaya kepada tubuh kita? Okey, secara umumnya kita ketahui bahawa segala unsur yang berlebihan dalam badan kita tentulah memudaratkan. Okey, jadi radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, sangat reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Okey, ini adalah gambar rajah satu atom radikal bebas yang kekurangan satu elektron. Okey, di mana elektronnya sudah hilang? Di sini ya, X ni. Okey, so yang ni atom radikal bebas yang kekurangan satu elektron. Proses pembentukan radikal bebas. Okey, perhatikan gambar rajah. Rajah menunjukkan atom X iaitu radikal bebas yang kekurangan satu elektron menjadikannya tidak stabil, sangat reaktif dan cenderung menyerang atom stabil yang lain, mencetuskan satu tindak balas berantai dan menjadikannya radikal bebas. Maknanya radikal atom yang asalnya adalah stabil tapi disebabkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya radikal bebas ni, maka atom tersebut menjadi tidak stabil. Okey, ini adalah asalnya atom yang stabil. So kita namakannya atom Y. Atom yang stabil yang mempunyai bilangan proton yang sama dengan bilangan elektron. Anak-anak masih ingatkah lagi apa dia bilangan proton dan apakah bilangan elektron? Okey, di manakah kedudukannya? Ingat ya, bilangan proton terletak di dalam nukleus. Okey, manakala bilangan elektron telah di luar ni. Okey. So kalau bilangan proton sama dengan bilangan elektron, so kita namakannya sebagai atom yang stabil. Tetapi nampak ni. Backing teh. Sorry. Garang ya, nampak ya? Nampak tu. Yang ada gigi taringnya. Okey. So ini adalah berasal daripada atom X. Okey, contoh atom X, okey. Apa yang dia buat? Okey, atom X ni naughty sikit ya, dia nakal ni ha. Apa yang dia buat? Dia adalah radikal bebas yang mencuri elektron lain untuk menstabilkan dirinya sendiri. Okey, daripada awal tadi cikgu dah kata ya. Di sini bilangan proton dalam nukleus sel ni adalah tidak sama dengan bilangan elektron di luar. Satu elektron ni dah tak ada. Jadi bila dia tak cukup,
maka apa yang akan radikal bebas ni buat? Dia akan curi elektron daripada atom stabil yang lain. Jadi apabila dia mencuri atom daripada atom yang stabil, apa berlaku pada atom yang stabil ni? Tentulah menjadi tidak stabil, seterusnya menjadi radikal bebas. Jadi apa yang atom tak stabil ni buat? Apabila ia telah bertukar menjadi radikal bebas, maka atom ini akan menyerang atom-atom stabil yang lain. Sebab itulah kita katakannya tindak balas berantai. Okey, kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Okey, kita kerap kali mendengar ya, dalam iklan ya sentiasa ada sebut untuk mengelakkan diri daripada radikal bebas, elakkanlah cahaya matahari. Okey, jadi kenapa ya iklan kata macam tu ya? Okey, kita tengok sekarang. Bagaimana radikal bebas boleh terdapat di dalam badan kita? Okey, yang pertama ya, radikal bebas dihasilkan secara semula jadi di dalam badan melalui proses pengoksidaan yang disebabkan oleh faktor dalaman dan luaran. Apa pula faktor dalaman dan luaran ni? Okey, kita akan bincangkan dalam pelajaran yang seterusnya. Apa pula maksud proses peroksidaan? Okey, proses peroksidaan ialah tindak balas kimia yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan elektron. Keadaan ini mencetuskan tindak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas yang boleh merosakkan struktur DNA dalam sel badan kita. Okay, contoh proses peroksidaan yang biasa awak tengok ya, anak-anak tengok dalam kehidupan kita seharian ya, cikgu yakin semua pernah tengok buah apple kan? Buah apple kalau kita potong dan biarkan ianya terdedah kepada udara dalam tempoh masa yang lama kelamaan, okey, bahagian yang terdedah ini akan bertukar menjadi warna perang. Okey, kenapa ya? Buah apple yang dipotong bertukar perang apabila terdedah udara. Jadi kita boleh katakan yang buah apple tersebut mengandungi banyak radikal bebas yang merosakkan sel. Okey, perkara yang sama juga berlaku kepada buah tomato. Okey, kita boleh fahamlah kenapa kita digalakkan mengambil buah-buahan yang segar. Okey, tak boleh ambil dah kalau buah apple tu kalau nampak macam dah nak rosak ke apa, jangan makan. Ya, sebab kalau makan pun mungkin hanya tak dapatlah zat macam vitamin C ke atau zat-zat yang lain. Okey, sama lah juga dengan buah tomato. Ya, gambar Raja Hawa tadi kan cikgu dah tunjukkan yang buah tomato tu ada yang masih segar, dia masih rosak. Okey, bila dia dah rosak macam ni tak elok dah untuk makan sebab dia mengandungi banyak radikal bebas. Okey, bolehkah anda senaraikan makanan lain yang mengandungi radikal bebas? Okey, bagi tahu cikgu dalam komen di bawah ya. Okey, seterusnya, bagaimana radikal bebas bertindak terhadap sel badan? Radikal bebas bertindak ke atas sel dengan merosakkan membran sel, mitokondria dan DNA. Okey, cikgu imbas kembali pelajaran yang lepas. Okey, awak dah tahu ya, membran sel ni terletak di bahagian luar sel. Okey, mitokondria ni adalah salah satu organel yang terdapat dalam sel dan fungsinya adalah untuk menjana tenaga bagi sel badan kita dan melakukan proses metabolisme atau proses respirasi sel. Okey, manakala DNA ni mengandungi segala maklumat genetik tentang diri kita. Okey, jadi apabila radikal bebas menyerang unsur-unsur yang penting dalam badan kita ni, kerosakan tersebut adalah disebabkan oleh tindakan radikal bebas yang memutuskan molekul protein berantai panjang dalam sel, okey, dalam membran sel, mitokondria dan juga DNA. Okey, ini fungsi dia ya, kerosakannya memutuskan molekul protein yang berantai panjang. Okey, itu yang radikal bebas buat, ya. Okey, contoh di sini ya. Okey, radikal bebas terhasil sebagai bahan sampingan apabila sel badan menggunakan oksigen untuk proses metabolisme. Okey, contohnya proses respirasi sel.
Sel yang diserang mengandungi terlalu banyak radikal bebas menjadikan tubuh mengalami tekanan oksidatif yang merubah struktur DNA. Okey, tekanan oksidatif inilah yang boleh menyebabkan banyak penyakit kepada badan kita ya. Okey, jadi apa kerosakan yang dia buat? Kerosakan sel yang berlaku serta tumbuh secara tidak normal akan menjadi sel kanser. Bukan setakat kanser ya, mutasi juga. Penuaan yang lebih awal, okey, ini menjawab soalan bagaimana pemuda tampan tadi yang masih muda tapi dah beruban, dan juga pelbagai penyakit seperti serangan jantung, Parkinson. Parkinson ni serangan saraf ya, di mana terdapat gangguan saraf, seseorang itu akan kelihatan terketar-ketar ya, sukar untuk dia melakukan kerja. Dan juga Alzheimer. Alzheimer ni nyanyuk, seorang tua lah, biasa orang tua nyanyuk. So agak-agak awak ke mana, di mana radikal bebas ni serang kalau seseorang tu dah jadi Alzheimer. Okey, kalau dah jadi Alzheimer ni, biasanya radikal bebas diserang bahagian otak ya, sel-sel neuron tu. Okey, perhatikan gambar rajah. Ini adalah sel normal. Okey, kat luar ni itu adalah membran sel, cytoplasma dan juga nukleus. Okey. Yang awak nampak hitam-hitam ni, okey, ini adalah radikal bebas yang telah menyerang sel tersebut. Jadi sel yang cantik, yang bulat macam ni pun dah jadi kecut dah ya. Cuba bayangkanlah kalau dia menyerang kita punya struktur kulit. Okey. So umur 40 pun dah nampak macam 60. Agak-agak awak umur cikgu berapa ya? Tuliskan komen di bawah ya. Okey, dan seterusnya sel yang mengalami tekanan oksidatif. Okey, kenapa cikgu katakan tekanan oksidatif? Okey, awak perhatikan dia, membran sel dia ni semua dah diserang sehingga radikal bebas sudah banyak yang masuk ke dalam sel. Jadi kita boleh katakan yang sel ini sudah musnah. Seumpamanya kalau dalam perang ni tempat tu sudah teruk dikena bom ya. Okey, apakah kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia? Okey, secara umumnya radikal bebas merosakkan struktur DNA dengan mengambil elektron daripada molekul yang membina DNA. Ini yang membentuk bahan karsinogen yang menyebabkan mutasi dan kanser. Okey, bahan-bahan karsinogen ni contohnya apa ya? Contohnya bahan pewarna, pengawet. Okey, so kebanyakan makanan-makanan dalam tin tu yang sudah melalui proses sinar gamma, okey, itu semua adalah bahan-bahan makanan yang tidak elok untuk kesihatan. Kita katakan mengandungi karsinogen. Okey, ini adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Yang pertama, menyebabkan penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan ketidaksuburan. Okey, penyakit jantung yang tidak subur ni macam mana untuk pasangan suami isteri, susah nak dapat anak, elok-eloknya janganlah tuduh isteri saja yang tak subur ya. Sepatutnya kedua-dua pasangan ni perlulah menjalani rawatan kesuburan, cek darah tu bagaimana, hormon cukup ke tak, okey. Okey, yang kedua, menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut dan rambut beruban. Okey, orang kata cepat beruban ni juga disebabkan oleh stres. Okey, stres juga boleh menambahkan bilangan radikal bebas dalam badan kita. Okey, seterusnya merosakkan buah pinggang, hati dan peparu. Okey, tengok ya, hati yang tidak sihat yang sudah bertoksik. Okey, dan ini adalah peparu. Okey, peparu macam ni biasanya disebabkan oleh asap rokok. Apakah faktor yang mempengaruhi jumlah penghasilan radikal bebas dalam badan manusia? Okey, faktor yang mempengaruhi jumlah penghasilan radikal bebas terbahagi kepada dua. Yang pertama, faktor dalaman, dan yang kedua, faktor luaran. Faktor dalaman tu apa? Metabolisme dan juga keradangan. Okey, faktor luaran, pencemaran udara, asap rokok, sinar mengayon, sinar ultraungu dan juga sisa toksik. Okey, kita pergi dulu kepada faktor dalaman. Okey, proses metabolisme yang berlaku di mitokondria atau proses respirasi sel yang berlaku dalam mitokondria semasa senaman berlebihan dapat meningkatkan metabolisme dan mekanisme kawalan badan.
Okey, pernah satu kes cikgu dengar senaman berlebihan juga boleh merosakkan ginjal. Ya. Namun, ia juga menghasilkan banyak radikal bebas oksigen yang menyebabkan kerosakan tisu badan. Okey. Ini adalah radikal bebas hasil sampingan daripada proses metabolisme yang dilakukan dalam mitokondrion menyebabkan kerosakan pada DNA. So, rantai molekul panjang protein DNA ni akan putus atau musnah disebabkan serangan radikal bebas. Okey, yang kedua, keradangan. Okey, bagaimana proses keradangan ni berlaku? Okey, sel-sel keimunan badan, okey, dalam badan seperti makrofag, okey, menghasilkan radikal bebas untuk membunuh patogen. Tetapi turut merosakkan sel normal yang mengakibatkan keradangan. Okey, ini adalah sel darah putih yang terdiri daripada makrofag, neutrophil ataupun monosit. Okey, ini so apabila sel-sel ini melakukan proses fagositosis, maka radikal bebas juga akan turut terhasil. Okey. Bagaimana nak hilangkannya? Okey, ia akan sembuh setelah jangkitan hilang dan tisu yang rosak diperbaiki. Okay, walaupun di sini kita nampak kelemahan dari segi keradangan dan proses metabolisme, tetapi ada baiknya juga radikal bebas ni. Apa dia? Okay, kita bincangkan dalam pelajaran seterusnya. Okay, yang kedua, faktor luaran. Faktor luaran ni melibatkan yang pertama, pencemaran udara. Okay, yang kedua, sisa toksik, asap rokok, sinar mengayon dan sinar ultra ungu. Okey. Radikal bebas merosakkan struktur DNA dengan mengambil elektron daripada molekul yang membina DNA. Ini yang membentuk bahan karsinogen yang menyebabkan mutasi dan kanser. Okey, apakah kepentingan radikal bebas dalam badan manusia? Okey, radikal bebas dalam kadar yang sedikit atau sederhana memberi manfaat kepada tubuh kita. Pertama, membantu sistem pertahanan badan yang mana radikal bebas yang dibebaskan oleh sel fagosit seperti neutrophil, makrofag dan monosit bertindak sebagai senjata membunuh patogen yang cuba menjangkiti tubuh. Okay, membantu jantung mengepam lebih banyak darah semasa keadaan cemas. Apakah cara melindungi tubuh daripada radikal bebas? Okey, ada dua perkara yang anda boleh melakukan. Okey. Yang pertama, mengambil makanan yang kaya dengan antioksidan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Makan kekacang dan minum teh hijau. Maknanya kalau awak suka makan kacang badam, walnut, okey, kacang soya, okey, semua itu adalah baik untuk badan. Okey, dan no, big no, tidak ya, iaitu kurangkan pengambilan makanan diproses. Alkohol, daging merah, garam, gula dan karbohidrat. Okey, karbohidrat ni contohnya apa? Nasi boleh ambil tapi dalam kuantiti yang sedikit. Mi, bihun, ya. Tidak menggunakan semula minyak masak yang telah digunakan untuk menggoreng. Okey. Okey, praktis formatif. Okey, uji minda awak ya. Okey, setelah mengikuti sesi pembelajaran dan pemudah caraan Cikgu Yana, kamu mestilah dapat menjawab soalan daripada buku teks muka surat 213 untuk mengukuhkan lagi kefahaman berkenaan dengan topik ini. Okey, yang pertama, mestilah mampu untuk mendefinisikan apakah itu radikal bebas. Okey. Radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, sangat reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul yang lain. Okey. Kedua, jelaskan cara radikal bebas terbentuk.
Okey, radikal bebas dihasilkan secara semula jadi di dalam badan melalui proses pengoksidaan disebabkan oleh faktor dalaman dan luaran. Okey, untuk soalan ini, awak boleh tambah lagi ya. Seperti cerita apa itu faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, faktor dalaman yang disebabkan oleh metabolisme dan juga keradangan. Faktor luaran pula disebabkan oleh asap rokok, pencemaran udara, sisa toksik, sinar UV dan sinar X. Okey, yang ketiga, berikan dua punca terdapatnya radikal bebas dalam badan. Okey, dua punca iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okey, faktor dalaman, metabolisme dan keradangan. Faktor luaran, sinar ultra ungu, asap rokok, asap kilang, sisa toksik dan sinar X. Okey, itu saja pengajaran dan pemudahcaraan cikgu pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam siri-siri yang akan datang dan saya ucapkan selamat belajar dan stay safe.